اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabarakallahu. Kita bersyukur kepada Allah. Puan Sri, Datuk Tin yang saya hormati sekalian. Malam ini malam siri yang ke-28. Malam ini kita pergi kepada fa'il. Jadi bila kita buka Al-Quran Karim, apa juga ayat, kita nak tengok bahagian fa'il. Dan kita telah buat bahagian isim sampai ke siri yang ke-27. Jadi dalam Al-Quran, saya gambarkan sikit, ya. Bila kita buka saja Al-Quran, ini katakan ayat Quran, ya. Saya kena selalu pakai jadual ni, daripada awal hingga akhir. Dalam ayat ini dia ada, kita kata, struktur isim dan struktur fa'il, ya. Ini noun, ya. Verb, ya, ataupun dalam bahasa Arab fa'il. Okay. Ya, ini isim, kata nama. Kita dah belajar, bila kita jumpa isim dalam mana-mana juga ayat Al-Quran, dia tidak boleh lari dari 15 topik kecil. Ingat lagi tak? 15 topik kecil. Antaranya, ya, satu, jar wa majrur. Yang kedua, kita belajar dulu mudhaf. Ingat lagi tak? Yang ketiga, sifat mausuf. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, ingat? Lepas tu apa lagi? 15 semua. Ya, mubtada, ada tak mubtada? Dan khabar, isim, kana, isim, inna. Okey. Jadi semua sekali 15. Kita dah kenal semua dah ni, 15. Ya, kalau tak kenal lagi, tengok YouTube 27, 26, 25. Ya, ada YouTube. Tuan-tuan kena tengok YouTube tu 10 kali tengok. Jangan tengok sekali. Tengok banyak kali. Tengok banyak kali. Sekali dua tak cukup. Ya, ni. Jadi bila kita buka saja ayat Quran, satu ayat tu, bila kita jumpa isim, dia tidak boleh lari daripada salah satu dari 15 structure ini. Dia tak adalah semua. Satu ayat tu mungkin satu, mungkin dua. Mungkin dalam satu ayat tu jar majrur ada 2 sekali. Mungkin dalam ayat tu langsung tak ada fa'il. Ada jumlah ismiyah saja, ada isim saja. Sebagai contoh, Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penjaga seluruh alam. Ya. Alhamdulillah isim, semua isim, satu pun tak ada kata perbuatan, semua isim. Okey? Alhamdulillah ini mubtada. Betul tak? Tak. Lillah jawab majrur.
Ya. Lam dengan Allah. Kita kata lillahi jawamaj. Terus Rabbi isim juga mudaf. Al-alamin mudafun ilaih. Kan tak ada fi'il pun. Tak ada. Jadi ada kemungkinan dalam ayat tu campur fi'il dengan isim. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, Qul huwallahu ahad. Ini fi'il. Ya. Ini dhamir. Bila dhamir isim, bila di isim, dia di bawah struktur mana? Struktur satu. Struktur ni mubtada. Allah isim lagi, tentu bawah ni. Struktur mana? Struktur khabar. Okey. Siapa dia yang ahad tu? Allah. Adakah orang lain ahad tu? Bila ahad tu Allah punya, tabik. Dia jadi tabik. Sebab orang yang sama. Bukan kata orang yang sama. Yang satu tu adalah Allah. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Qul fi'il, huwa mubtada, Allah khabar, ahad tabik, kita dapat pahala berpuluh kali ganda berbanding dengan orang baca walaupun belagu tak faham. Itulah katanya pahala besar tu. Bila kita katakan Allah tu isim, memang semua isim kecuali ini je. Kecuali ini je. tadi khabar. Tadi ada khabar. Ini mubtada. Wah. Allah khabar. Isim. Semuanya isim. Ini isim dhamir. Ini isim betul. Ini isim betul. Ini isim dhamir. Tapi ini huwa. Jadi bila kita buka Quran, kita nak analisa mana dia struktur bahagian A iaitu bahagian fi'il, dan mana dia struktur bahagian B iaitu bahagian isim. Bahagian isim semua sekali ada 15 tajuk kecil. Semua dalam buku yang tuan beli tadi, buku ni. Tengok aja buku tu. Tengok Jar Majrur, buka dengan detail Jar Majrur. Tapi reference saya sampai 10 buah buku untuk nak mengajar tuan-tuan. Satu tak cukup. Ya. 11 buah buku semua. Reference. Pasal nak tengok mana yang lebih teliti. Kita combine, akhirnya kita keluar yang kita mengajar ini. Tuan-tuan nampak ni? Jadi yang ini tak perlu risau. Jar Majrur senang aja. Dia ada alat, iaitu min, ila, an, fi. Alat dia kan 12 alat tu. Mudhaf tak ada alat. Mudhaf bila dua isim bertemu menunjukkan possessions, itu dia katakan mudhaf. Macam baitu Ali, mudhaf. Ya. Macam Rasulullah, mudhaf. Okey, jelas menunjukkan kepunyaan. Dua isim bila bercantum, dia menunjukkan kepunyaan, itu mudhaf. Okey. Sifat dia menceritakan tentang isim sebelum tu. Allahu Raufun Rahim. Allah itu maha baik dan maha pemurah. Jadi maha baik, maha pemurah itu sifat Allah. Itu sifat. Tabik kita belajar dah. Tabik ada 4 tajuk kecil. Dia siri yang ke-27. Ya. Mubtada senang. Mana-mana isim yang duduk dulu mubtada. Ni. Mubtada. Ya, dan juga khabar. Isim kana ni dia tambah pada mubtada. Isim inna ni ditambah pada mubtada. Nak menunjukkan degree dia 100%. Ini degree dia 75%. Ya, ini degree dia 50%. Jadi jangan risau tentang isim ni. Kita habis fi'il besok, kita lalui sekali-kali. Atau bila kita analisa ayat, dia akan pergi sekali ni. Dia akan pergi sekali ni. Okey. Sekarang kita nak tengok struktur verb. Dan saya kata dulu mudah je, sebab kita dah ajar lebih kurang 4 kali. Jadi hari ni lebih pada ulang kaji kan. Jadi bila kita jumpa dalam Quran,
verb, kita analisa. Jadi jangan pula kita kata verb tu isim. Jangan. Bila isim saja, dia sama ada jar majrur, sama ada mudhaf, sama ada sifat mausuf, sama ada tabi', sama ada 15 ni. Salah satu. Ya, salah satu. Bila sebut verb, kita nak tengok apa dia sokto verb. Okey? Ada nak tanya? Apa dia sokto verb? Ya. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada verb. So kita akan melihat bagaimana terbinanya struktur perbuatan dalam mana-mana juga ayat Al-Quran. Kita takut nanti kita tak kenal kata perbuatan. Nak kenal perbuatan senang aja. Dia bukan isim, perbuatan lah. Dan dia bukan haraf, perbuatan lah. Jadi hari ini kita kenal dengan detail struktur dia. Okey, struktur dia. Okey. Kita kata fa'il ya. Okey, fa'il. Fa'il. Okey. Dalam Al-Quran, dalam pengkajian ini, fa'il dalam ayat Quran dia ada terbagi pada dua jenis besar. Dua jenis besar. Jenis pertama dia kata fa'il sahih. Yes. Sahih. Mudah kan? Ya. Jenis kedua dia kata fa'il mu'tal. Mu'tal. Sahih. Mu'tal. Apa beza antara dua? Bezanya mudah saja. Bila dalam struktur fi'il itu ada alif, ada waw, ada ya, dalam body fi'il, maka nama dia fi'il mu'tal. Mu'tal. Cuba sebut mu'tal. 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 Ya. Maksud dia? Maksud dia Literally. tidak sahih lah. Ya. Literally. Maksud dia ada dalam buku tu. Tak sahih. Tak sahih. Sahih, tak sahih. Ya. Saya tak sahih. Tapi Cik Suadi tanya, betul tu. Maksud dia apa? Ada dalam buku tu. Bila disebut mu'tal, ada nama dia special dalam bahasa Inggeris. Tapi kita pakai tak orilah, kita pakai mu'tal je. Mana-mana fa'il, salah satu dari tiga kita kata tiga root itu, ada alif, ada waw, ada ya, nama dia fa'il itu fa'il mu'tal. Cuba sebut mu'tal. Maksud awi tu tak ada. Ni alif, waw, ya. Awal yang atas. Ya? Ni waw ni. Alif, waw dan ya. Maksud mu'tal. Ingat tak saya beritahu dulu? Fa'il asal dia ada tiga komponen. Ingat tak? Komponen ya? Tiga komponen. Ini pun tiga komponen. Tuan-tuan tengok betul-betul. Tiga komponen. Dia berasal dari tiga komponen. Daripada tiga komponen tu lah dia jadi macam-macam benda. Seperti kita kata sajadah. Sajadah tu artinya dia telah sujud. Jadi sin ini, jim ini, dal ini tak ada dikacau oleh alif wa ya pada salah satu daripada tiga ni, maka nama dia fa'il ni sahih. Nama dia fa'il sahih. Kalau kita tengok dalam satu surah, wajada, maknanya dia telah mendapati seorang yang sesat, maka dia pun memberi hidayat. Ini yang pertama, komponen pertama ada waw. Jadi nama dia fa'il ni fa'il mu'tal. Nama dia fa'il mu'tal. Yang ini tak ada langsung alif wa ya. Sama ada di kepala, di tengah ataupun di akhir, maka dia kata fa'il sahih. Yang ini dia kata fa'il mu'tal.
Sebab itu untuk fi'il saja saya jangka dalam 5 kali 10 jam baru habis. Jangkaan saya lah, mungkin jauh lagi. Tengoklah, ini baru permulaan. Jadah tadi apa maksudnya Ustaz? Wajadah maknanya memperolehi, mendapati. Kita tengok Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Ni ya, dan wajada ka dalan fahada. Dalam ni ada struktur fi'il. Satu yang kita nak belajar ni. Dan dalam ni ada isim. Isim ni duduk dalam struktur isim. Dia jadi apa ni? Sebab dia kena bagi atas. Tak boleh kata wa wajadaka dallun. Kenapa? Jadi kita kena belajar struktur fi'il. Baru dia tahu apa sebab dia bagi atas. Boleh? Nanti tengok tak apa. Tengok ni dulu. Tengok sahih dan mu'tal. Okey. Lepas tu kita akan tengok ni struktur dia, ya. Okey. Tuan-tuan ada salin ni? Okey. Kita tengok struktur dulu, struktur ayat. Okey. Ya. Okey. Dalam struktur fi'il, bila ayat Quran dia mula dengan fi'il, lepas fi'il mesti ada fa'il. Betul tak? Apa maksud fa'il? Fa'il pelaku, orang yang buat. Lepas tu dia jadi maf'ul ataupun kita maf'ulun bih. Ini biasa. Betul? Kadang-kadang ada fa'il saja, ya, plus fa'il, tapi tidak ada maf'ulun bih. Ya, nanti kita bagi contoh. Maf'ulun bih ni mangsa tak ada. Tak ada mangsa. Ada fa'il, ada maf'ulun bih. Yang ni ada fa'il, tak ada maf'ulun bih. Lepas tu dia ada apa? Dia ada beberapa dari komponen yang 15 tu. Ini struktur fi'il. Ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ini bagi depan, ini mesti bagi atas sebab mangsa. Kita dah belajar kan apa sebab isim bagi depan. Ya, ada fa'il. Bila ayat itu ayat fa'il, dia mesti ada fa'il. Lepas tu bila fa'il, mesti ada fa'il. Fa'il ni pelaku. Bila dia ada pelaku, maka mesti ada benda yang dilakukan. Tetapi ada juga fa'il ada, pelaku ada, tapi tak ada mangsa. Ya, tak ada mangsa. Nanti saya buat contoh ya. Lepas tu yang ni ada struktur isim. Sama ada struktur 1 jar majrur, ataupun struktur 2, ataupun struktur 3, ataupun struktur 4. Tak adalah 15 tu. Ya. Kita ambil contoh. Contoh ayat biasa. Okey. Contoh dia akala telah makan. Aliyun, Ali telah makan. Kita kata as-samaka. Tengok, ini fa'il ayat, fa'il dan mangsa. Okey, mangsa. Ini dikatakan ayat ni perfect sentence. Dia panggil dalam bahasa Arab ayat mufidah. Mufidah tu dia perfect. Cuba nak sebut mufidah. Mufidah tu berfaedah, perfect. Okey. Jumlah fa'iliyah ini tuan-tuan adalah jumlah yang paling asas sekali dalam Al-Quran, dalam ayat Quran. Dimulai dengan fa'il dulu.
Bila dia mula dengan fi'il dulu, yang penting untuk makan, bukan siapa yang makan. Yang penting itu adalah perbuatan tu. Telah makan Ali akan ikan, ya, minasu, kita katakan dari market. Ali makan ikan yang dia beli dari market. Ini jar wa majrur, betul tak? Ya, ini jar wa majrur, ya. Kalau dia letak di sini, dia kata, ya, fauqas syajarah, katalah kan, ini ayat tak betul. Fauqas syajarah ni atas pokok. Ali makan ikan yang dia beli dari pasar di atas pokok. Ini dah zaraf, ya. Sebagai contoh kan. Jadi tuan-tuan jangan risau, yang 15 ni dah kenal dah. Cuma sekarang ni kita nak concentrate yang fa'il saja. Okey. Jadi bila kita buka Al-Quran nanti, kita akan jumpa struktur fa'il, struktur isim. Dia combine sekali. Ya. Sekarang ni tengok ya. Ada apa nak tanya? Mangsa tu pun isim juga. Ya, mangsa mesti isim. Mangsa mesti isim. Mangsa mesti isim. Dia mesti isim. Ya. Jadi bila kita buka Quran, kita tengok saja perkataan perbuatan, kita cari mana fa'il dia dan mana mangsa dia. Yang lain jangan risau. Ya, okey. So sekarang kita buka Quran. Ingat kita punya apa tu, dasar pegangan kita dulu. Bila kita jumpa saja satu perbuatan, dalam tu sudah ada orang. Sudah ada orang. Dah dapat belum yang ni? Satu seorang. Puan Ish, ya? Dapat. Kita akan senaraikan dalam ni. Ya. Bila jumpa perbuatan dia, kita tengok ayat pertama, Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okey? Alif Lam Mim. Nampak tak? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dalam tu semuanya struktur isim. Zalika tu isim isyarah kan? Al-kitab tu jadi khabar, ya. La raiba, ya, la nafi lil muttaqin, jar wa majrur. Okey. Apa tu ayat kedua? Allazina. Isim tu lagi. Isim isyarah lagi. Allazina isim mausul. Isim mausul. Di mana fa'il? Yu'minuna. Fa'il dia yu'minuna. Kalau kita boleh kenal itu yu'minun tu fa'il. Yu'minuna. Yu'minuna. Dengan ayat ni, yu'minuna bil ghaib, bil ghaib, bi jar wa majrur, bi jar wa majrur, bi huruf jar, al ghaibi majrur. Okey, struktur isim. Ini struktur fa'il. Okey, maksud ayat ini, mereka semua beriman dengan ghaib, dengan perkara-perkara yang ghaib. Mereka semua beriman, maknanya dalam ini ada orangnya. Orangnya siapa dia? Orangnya adalah mereka. Jadi ada fa'il, ada fa'il, tidak ada mangsa. Yang ada jar wa majrur. Yang pentingnya kita kenal tak fa'il. Okey, sekarang ni tuan-tuan letak yu'minuna ni, tulis di bawah home. Tulis di bawah home. Ini tadi. Tulis di bawah home. Tulis di bawah home, tulis di bawah home. Ya, maknanya di sini hum yu'minuna. Hum yu'minuna. Tapi dalam Quran dia tak sebut hum, dia sebut allazina. Di bawah. Tulis sini. Tulis dalam ruangan. Tulis ruangan ni bertentangan dengan home tu.
yu'minuna. Yu'minuna. Kita kenal. Dan ini fa'il di bawah ganti nama hum. Yu'minuna. Dan kita juga dulu belajar wa yuqimuna. Ni ataf diikut. Bila dia ikut yu'minuna, dia dengan sendirinya sama pattern dia. Pattern sama. Dia tak ada kata wa yuqimu, tak boleh. Dia kena kata pattern home juga. So tuan-tuan kena tulis yuqimuna di bawah home, sebelah tadi, sebelah dengan yu'minun. Di sini. Di sini. Situ. Tulis wa yuqimuna. Dan kolam yang sama. Sebelah dengan home tu. Sebelah dengan yu'minun. Ya. Boleh? Wa yuqimuna. Dia itu di bawah, patutnya di bawah mudhari'. Yang ni tuan-tuan tulis bawah madi ni. Tulis di kolom yang kedua. Wa yuqimu tu di bawah mudhari'. Di bawah mudhari'. Okey, mudhari' tu present. Madi tu past. Tak apa, kita belajar kan? Tak apa. Pindahkan di bawah pattern. Tengok anak murid kita yang pintar ya. Dia tunggu saya kata pintar. Memang mudhari' saya tak perasan ya. Dua-dua lah. Satu kata. Wa yuqimu. Tulis di bawah pattern. Tuan-tuan, jangan risau. Habis lesson hari ni kita dapat matlamat kita. Apa sebenarnya? Wa yuqimuna. Ni dah tempat dekat. Yu'minun juga sini. Yu'minu juga yang dua-dua. Yu'minun dengan yuqimun di bawah mudhari'. Di bawah mudhari'. Tuan-tuan sabar ya. Sampai insya-Allah. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solata. Dapat tak? Solat ini bagi atas, sudah jadi mangsa. Sudah jadi mangsa. Di sini tak ada mangsa. Yu'minun tak ada mangsa, ada jar majrur. Wa yuqimun ada mangsa. Wa yuqimunas solata ada mangsa. Ada mangsa. Jadi hari ini kita belajar mengenali suktu fi'il dari surah Al-Baqarah ayat 2 ya, ayat 3 ya. Jadi dalam ayat 3 ni kita tengok ada suktu jar majrur ya, ada jar majrur. Lepas tu ayat seterusnya wa mim ma, dan daripada apa yang razaq na hum. Ini fi'il madi. Daripada razaqa. Tuan tengok sini. Ini fi'il madi, fi'il. Ini fa'il na. Maknanya daripada apa yang kami telah rizkikan mereka. Siapa yang merizkikan? Na tu Allah. Kepada mereka, hum, mereka. Jadi di sini tuan-tuan, fa'il, mangsa. Fa'il, mangsa. Tapi mangsa ni tak ada baris atas sebab dia fi mahali. Fi mahali sebab dia mabni. Dah ada orang yang sebut fi mahali. Itu yang bangga tu. Fi mahali. Dia mangsa mesti baris atas. Tapi kalau dia tetap, dia mabni, dia baris ikut suka dia. Jadi baris ikut suka dia tu di sini home ni memang macam tu baris dia. Tak ada kata ham, tak ada kata him. Home. Jadi home ni fi mahali nasbin, mangsa, maf'ulun bih. Jadi tuan-tuan tulis razaqna ni tulis di bawah nahnu. Fa'il madi. Di bawah nahnu jalur lajur satu. Ya ni. Nahnu. Lajur satu ya. Lajur satu. Razaqna. Tadi betul ke? Razaqna. Ya. Razaqna madi.
Daripada razaqah, ya. Dah kenal. Boleh ayat seterusnya? Walladzina yu'minuna bima, ya tak? Bima unzila ilai kama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hum tu sekali lagi lah. Hum lagi sekali. So ini apa tadi? Ini jadi maf'ulun bih. Maf'ulun Sebab dia jadi mangsa. Mangsa tu maksudnya hum ni diberi rezeki oleh Allah. Oleh Allah. Jadi yang paling penting sekali bila kita belajar tentang struktur fi'il, ada fi'il, ada fa'il dan ada mangsa. Yang ini, yang sebelah ni tak kisah, itu struktur isim. Cuma kita kena hadam betul-betul struktur isim tu yang 15 tu. Ya. Tak apa. Yang ni struktur fi'il. Struktur fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ataupun fa'il saja, tak ada maf'ulun bih. Dua-dua boleh. Ya, bila fa'il saja, mesti ada fa'il tu. Sebab dalam fa'il sudah ada fa'il. Sama ada fa'il tu zahir, ataupun fa'il tu bersambung, ataupun fa'il tu tersembunyi. Antara tiga tu. Boleh Profesor Junadah boleh. Saya beri contoh. Kalau zahir, ya. Kalau zahir, cara kita nak kenal fa'il, ya. Perkataan dia khatama. Khatama ni artinya kunci. Kunci rapat-rapat. Khatamallahu ala qulubihim. Kunci rapat-rapat. Kalau tak ada apa-apa lagi, khatama saja, dalam ni ada fa'il, iaitu fa'ilnya huwa. Fa'ilnya huwa. Dalam ni fa'ilnya adalah huwa. Maksudnya dia telah mengunci. Dalam konteks meaning, dia tu artinya Allah lah kan. Khatama, dia telah kunci. Mana di sini ada fa'il. Tapi kalau di sini dia kata khatamallahu, Allah yang jadi fa'il, yang tersembunyi tak ada lagi. Sebab Allah sudah wujud. Ini nama dia zahir, jelas. Ini nama dia mustatir. Mustatir makna hidden, tersembunyi, ya. Dia kunci. Ya, kalau tak ada Allah, dalam ni ada kunci. Dia telah kunci. Huwa, dia lelaki. Jadi tuan-tuan tulis khatamah tu di bawah huwa dalam jadual ni. Mustatir. Mustatir. Jadi satu tersembunyi bila dia sendiri ada. Dua, fa'il dia zahir. Yang ketiga, fa'il dia bersambung. Artinya kalau bersambung, dia tulis khatam tu, khatamna, khatam tu, saya telah kunci. Siapa dia fa'il di sini? Saya kan? Tu, saya. Jadi di sini tuan-tuan dipanggil fa'il dia bersambung. Dalam bahasa Arab dia panggil muttasil, bersambung. Jadi ada tiga saja, ya, iaitu zahir. Zahir ni maknanya visible. Zahir Ya, Melayu. ya, zahir Melayu. Zahir ni jelas. Zahir maknanya jelas. Jelas. Visible. Ya. Sebagai contoh, ya. Contoh, kita nak kenal fa'il. Satu, dia tersembunyi dalam fa'il. Yang kedua, dia jelas nampak. Bila dia jelas nampak, dia bagi depan. Di sini dia bersambung. Jadi bila dia bersambung, ni kita kata fa'il fi mahali raf'in. Fa'il. Ya, khatam tu. Tu ni ana. Tu ni artinya ana, saya. Khatam tu, saya. Tu min ana.
Kan kita belajar dulu lah. Fa'altu, saya telah buat kan. Akaltu, kalau saya akaltu, kalau kami akal, nawaitu, sumtu. Muttasil ni bersambung. Bersambung. Di sini saya tak tulis Arab. Dia nak kena Arab juga. Kena kata muttasil. Muttasil tu maknanya bersambung. Di sini zahir. Zahir jelas. Di sini mustatirun. Masalah pembelajaran bahasa Arab ni masalah konsep lah, sebab dia banyak sangat nama. Bila khatamah tu dia panggil word asal dia, dalam tu sudah ada orang. Orang tu adalah huwa. Maknanya maksudnya dia telah mengunci. Bukan saja orang, tapi masa pun ada. Dia ni berlaku lepas. Yang buatnya orang lelaki. Bilangan dia seorang. Ingat tak dalam kita belajar dulu? Dalam perbuatan ada perbuatan, ada apa tu, laki, perempuan, ada gender, ada masa. Kan? Sebab tu dia menjadi 14. Jadi kita sambung balik, kita tengok ayat yang seterusnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita belajar dah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini tidak ada satu pun perkataan perbuatan. Tak ada. Jadi kalau tak ada satu, dia tentu sekali berada di bawah struktur isim yang 15. So kita nak tengok nama berapa ada ayat ni. Ini ulaika ni, ulaika isim isyarah. Nama berapa? Tak apa, tak ingat tak apa. Isim isyarah. Ala hudan jawab majrur nombor 1. Okey. Min nombor 1 lagi. Huruf jar. Wa ulaika sama dengan ni. Sama. Isyarah. Hum mubtada. Nombor berapa? Nombor 8 ke 9? Al-muflihun khabar. Dia rangkaian dia mubtada khabar. Jadi bila dia tidak ada satu pun perkataan perbuatan, dia mesti duduk di bawah kategori isim. Cuma bila tuan-tuan baca, sedap baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, tak ada satu perkataan perbuatan pun dalam tu tuan-tuan baca. Kan? Dan kita tahu mana mubtada. Ulaika mubtada. Bacaan dia cara mubtada lah. Min rabbihim jawab majrur. Wow, wa ataf. Ulaika sama dengan mubtada tadi. Humul muflihun sama juga. Jadi pattern yang sama semua ni. Ini same pattern dengan ni. Ini same pattern dengan ni. Ya? Ini satu yang berlainan. Mubtada dan khabar. Nampak tak? Jadi bila kita dah mubtada tu dia juga ganti nama kan? Ya, dia memang dia daripada ganti nama dia jadi mubtada. Sebab mubtada ni mungkin isim betul, macam ni isim betul alhamdulillah kan. Mungkin juga datang dari dhamir. Dhamir tu kita kata isim dhamir, macam ana. Ya, ana dhamir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dah campur fi'il dengan isim. Kafaru fi'il. Innal ladzina kafaru kan? Kafaru fi'il. Innal ladzina kafaru fi'il. Kalau al-kufru baru isim. Kafaru daripada kafara. Jadi bila kafaru
di bawah lajur 1 home. Tuan-tuan pakai ni balik tulis di bawah lajur 1 home. Yang ni saya panggil lajur. Ini panggil lajur lajur 1, lajur 2 fi'il mudhari', lajur 3 fi'il amar. Kita panggil kolom lah. Yuk minum lah. Yuk minun lah. So, yuk minum. Yuk minun tu lajur 2, kolom 2. Yang ni kafaru. Kafaru. Home. Home. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau sama sekali. Bila kita dah habis separuh Al-Baqarah, tuan-tuan tak payah pakai sipir dah, Tan Sri. Tak payah pakai lah. Baca je. Ini fa'il. Fa'il pula, ini tak ada fa'il, tak ada maf'ul bih kan. Yang paling mudah sekali setengah pelajar saya mengenali isim. Struktur isim. Ya, okey. Kan ni tengok. Innal lazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun, sama saja, alaihim, ke atas mereka, anzartahum, lam, tunzirhum, la yu'minuna. Maknanya ayat ini Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang mereka yang telah kafir, sama saja atas mereka, sama ada ini istifham. Ingat tak? Alat istifham. Sama saja anzarta, awak ingatkan mereka. Ni awak ingatkan mereka, ataupun tidak awak ingatkan mereka, mereka tidak beriman. Jadi di sini tengok, ini struktur isim dulu. Ini jar majrur. Ya. Mana ala lagi? Ala dengan hum. Ini isim syarah. Ini fa'il. Ini fa'il. Ini fa'il. Ini fa'il. Ini yu'minun. Ini fa'il dan fa'il. Mesti ada. Ini fa'il, fa'il dan maf'ulun bih sekali. Ini pun sama. Ini fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini fa'il dan fa'il. Tak ada mangsa. Sebagai contoh, terjemahan saya, sesungguhnya mereka yang telah kufur tak ada mangsa. Tak ada mangsa. Iaitu mereka kufur itulah fa'il dia. Sama saja. Alaihim, atas mereka. Sama ada. Sama ada. Ini istifham. Sama ada engkau ingatkan mereka. Engkau tu fa'il. Mereka itu mangsa. Engkau ingatkan mereka. Mereka yang kena ingat tu jadi? Yang engkau tu di mana dia tahu? Ni tak. Engkau ingatkan mereka. Istifham. Istifham yang 10 tu. Ada alat kan? Lam, jazam. Tunzirhum, ada fa'il, ada fa'il, ada mangsa. Fa'il dia nazara ni. Fa'il dia ta depan. Di sini ta di belakang sebab fa'il madi. Di sini ta depan sebab fa'il mudhari'. Mangsanya hum. Engkau tidak ingatkan mereka, tidak mereka beriman. Jadi yu'minu ni fa'il no mangsa. Jadi mana mangsa dia? Hum. Hum ni jadi maf'ulun bih. Tapi kenapa dia tak ada bagi atas? Sebab dia fi mahali. Jadi tulis tuan-tuan ni, kafaru ni di bawah kolom 1 hum. Kemudian anzarta di bawah kolom, di bawah apa tu, kolom 1 juga, tapi anta. Siapa dia anta? Sama ada engkau ingatkan mereka ataupun engkau tidak ingatkan mereka. Anta ni Nabi Muhammad. Sebab Quran itu dituju kepada Nabi Muhammad. Okey. Ini kolom 1,
Ini kolom 2, anta juga kolom 2. Anta juga kolom 2. Yang ini kolom 1. Ini kolom 2. Sebab ini fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi. Kalau kita anggar ta tu taruh alif. Tak ada. Tak ada. Ta dia macam ni. Ta dia macam Zata. Ingatkan mereka. Jadi bila tuan-tuan dah siap tulis kolom-kolom ni dalam 6-7 ayat ni, kita akan lihat nampak domain mana yang banyak digunakan. Domain anta digunakan sebab itu Muhammad. Kemudian domain hum digunakan sebab hum itu siapa dia? Sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Komponen fi'il senang saja, ada fi'il, ada fa'il, ada mansa. Ada fa'il itu zahir, ada fa'il itu sembunyi, dan ada fa'il itu bersambung. Tapi dia mesti duduk tepat baris depan. Mangsa tak semestinya ada. Jadi sekarang ni, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita nak kenal jenis-jenis fi'il dalam Quran. Kita takut kita tak kenal fi'il. Semua sekali ada 10 saja. Sebab itu kita beri 10 tajuk. Maf'ulun bih tu mana? Benda yang dibuat, macam dia telah pukul kucing. Kucing tu jadi maf'ulun bih. Kucing tu yang kena buat, yang kena pukul. Jadi kucing tu mesti baris atas. Dia minum air. Air tu kena minum, jadi air tu jadi mangsa. Jadi air tu kena baris atas. Dia minum air dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu tak ada baris. Jadi dalam bahasa Arab, bila isim baris atas, ada 12 sebab. Ada 12 sebab. Sebab pertama, dia jadi mangsa. Sebab kedua, jangan ke mana-mana. Kita dah belajar dulu, kita ulang kaji. Sekarang ni saya nak terangkan jenis-jenis fi'il. Kenapa kita kata untuk fi'il ada 10 tajuk? Sebab dia ada 10 jenis. Okey, ada 10 jenis. Cuba kita analisa satu ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu pada depan kan? Ni maknanya saya. Saya berlindung. Ya. Fi'il madhi dia a'aza. Dia telah berlindung. Ini saya sedang berlindung. A'udzubillah. Mana fa'il dia? Saya. Mana fa'il dia? Alif ni. Mana ana? Saya sedang berlindung dengan Allah. Dengan Allah. Berlindung apa? Berlindung dari gangguan syaitan. Gangguan syaitan Ar-Rajim, yang kalau kita jumpa dia, kita mesti rejam dia. Maksudnya bila kita nak buat satu perkara, kita kena baca a'udzubillah. Ya, nak mari kelas bahasa Arab rasa malas je. Baca a'udzubillah. Saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Ini suatu isim jar majrur kan? Ar-Rajim sifat syaitan tu mesti kena rejam. Syaitan tu ni sifat syaitan yang kena. Jangan tengok asyaitan ni ar-rajimi isim. Dua isim. Ini jar majrur. Betul, bila ini jar majrur. Ini sifat mausuf. Betul tak? Tapi ini semua ini jumlah. Ini daripada struktur isim. Struktur isim. Ini saja struktur fi'il. Di mana ada fi'il, ada fa'il. Tapi tak ada mangsa. Syaitan bukan mangsa. Syaitan ni kita nak kena jaga dia supaya kita tidak. Bila kita teringat nak buat satu perkara, mungkin ada gangguan syaitan tak? So kita kena lawan. Syaitan tu bukan duduk jauh-jauh sangat, duduk dalam diri kita. Dalam diri kita kan. Syaitan ganggu kita, jangan datang hari ni kan, YouTube ada. Tak apa kan. Ya. Macam dalam satu cerita kita baca, bila seorang tu bangun pagi, masuk bilik air, cuci muka, mati seekor syaitan.
Ya, bila Allahu Akbar, usuli sunat tahajud, Allahu Akbar, habis mati kan nak. Kan? Beri salam, semua letih duduk kat luar kan. Pasal gagal dia mengganggu kita kan. Itulah. Fa'al. Tadi dia kata fa'al sahih. Dan ini fa'al mu'tal. Okey. Dalam Quran semua ada fa'al ni. Ya, fa'al sahih dan fa'al mu'tal. Okey. Okey. Sahih ada beberapa kategori, ada beberapa bahagian. Satu nama dia sahih salim. Maknanya the perfect sahih. Yang kedua dia panggil sahih mudha'af. Betul sebut mudha'af. Mudha'af. Okey, kenapa dia jadi mudha'af? Sebab dia tidak salim. Tapi dia masih sahih. Dia sahih, maknanya dia tidak ada salah satu daripada root dia tu alif, waw atau ya. Dia kita kata sahih. Bila dia ada salah satu daripada 3 komponen ini, dia asal 3 komponen, alif atau waw atau ya, maka dia kata mu'tal. Dia kata mu'tal. Kita tahu ini kalau ada huruf pertama sama ada alif, waw, ya, mu'tal. Boleh? Okey. Kalau ada huruf kedua mu'tal juga. Okey. Kalau ada huruf ketiga mu'tal juga. Okey. Tak kira alif ke, waw ke, ya ke, sama ada salah satu mu'tal. Sama ada di tengah alif, waw, ya, ataupun di akhir alif, waw, ya, mu'tal. Atau di kepala dan di ekor, mu'tal juga. Atau di body dan di ekor, mu'tal juga. Mu'tal juga. Ya, yeah. Bila dia sahih, dia langsung tak ada alif, waw, ya. Sama ada di mana-mana pun di 3 bahagian ni. Ya. Jadi oleh sebab itu sahih tak ada. Ya, tak ada. Okey. Tuan-tuan, jelas tak ni? Sahih dia tiada alif, waw, ya. Mudha'af. 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 Cuba sebut mudha'af. Okey, mudha'af. Sebut sekali lagi, mudha'af. Salim ini perfect. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, dia bukan salim, dia bukan mudha'af, tapi dia mahmus. Cuba sebut. Mahmus. Mahmus ni dia ada hamzah. Hamzah. Dia ada hamzah. Huruf hamzah tu sama ada di kepala, sama ada di kepala ataupun di tengah ataupun di mahmus. Mahmus. Mahmus tu daripada perkataan hamzah. Berhamzah. Ada hamzah. Tapi hamzah ni dianggap sahih lagi. Hamzah ini dianggap sahih lagi. Sama ada hamzah di kepala. Ingat, fi'il madi root dia asal 3 saja. Asalnya 3. Kalau tambah 4, mana dia dah berubah. Tambah 5 berubah. Tambah 6 berubah lagi. Tapi asal dia mesti 3. Saya bagi contoh ya. Mahmus. Boleh? Ya. Umpamanya la. Ni di kepala. Akala. Di kepala. Jadi ini kita katakan mahmuh di kepala. Boleh? Okey. Kemudian la. Soalan ni bertanya. Bersoal ya. Ini mahmuh di tengah. Mahmuh di tengah. Kalau dia kata ini mahmuh di ujung.
Di ujung. Tapi semua contoh ni di bawah pattern hua. Pattern 9. Semuanya di bawah pattern hua. Dia tak buat pattern lain. Sebab pattern hua ni pattern original. Di dalam tu ada orang, iaitu orangnya adalah hua. Mana kalau akala ni dalam ni ada orang, iaitu dia laki-laki seorang. Dia ni sempurna, patut ni separuh sempurna. Patut mahmuz ni. Mahmud ni ada hamzah. Ada hamzah. Sempurna juga. Nah, dia sahih. Sahih juga. Tapi dia sahih yang ada mahmuz. Tetapi bukan mu'tal. Dan ini sahih yang mudha'af. Mudha'af ni artinya yang ada sabdu. Macam marra. Yang ada tasdik. Tasdik. 2 huruf saja. Itu nama dia mudha'af. Mudha'af ni double. Contoh ingat, marra ni asal dia marra. Dia telah lari. Marra ni dia telah jalan, lari ya. Marra. Okey? Tahu tak? Jadi bila tulis marra. Salim ni seperti ba. Dia telah pukul. Dia telah memukul. Jadi ada beza tak tiga ni? Ada. Yang ini menggunakan hamzah. Yang ini menggunakan tasdid. Yang ini tak menggunakan hamzah, tak menggunakan tasdid dan tak ada huruf illah. Maka dia jadi sahih salim. Jadi bila kita buka Quran, kita nak analisa dia. Daripada kategori mana dia? Sahih ke mu'tal? Mu'tal tu kalau sahih mana? Sahih salim ke? Sahih mudha'af ke? Sahih mahmuz? Kalau mu'tal pula, mu'tal mana? Mu'tal 1 ke? Mu'tal 2 ke? Mu'tal 3 ke? Mu'tal 4 ke? Mu'tal 5? Okey? Aturan 1, 2, 3, 4 memang standard macam tu. Memang dalam Quran dah macam tu. Cuma kita saja, ahli nahwu saja buat penyelidikan. Tak boleh lagi daripada 5. Ya? Tak boleh daripada 5. Jadi ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari segi makna Ustaz. Ya. Dia telah salim mudha'af dan mahmuz. Ya. Apa dia perbezaan dari segi makna? Makna tak ada beza. Cuma maknanya kalau ini daraba, maknanya dia pukul. Telah pukul. Oh, tak ada. Tak ada. Dia punya perbezaan dari segi huruf saja. Penggunaan huruf saja. Sebab huruf tu ada hamzah, maka hamzah tu dianggapkan perkataan mahmuz. Okey? Maknanya dia jenis dia sahih tu ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Yes. Tapi dari segi maknanya semua sama. Semua sama. Makna tak ada masalah apa, cuma kategori saja. Jenis dia. Jadi 10 ni. 10 ni. Mana 10? 1. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. 10. Di bawah mahmuz tu, Ya, cik boleh? di bawah mahmuz tu tak ada kat yang 5 yang juga. di depan, di tengah, di ekor. Tapi Ya. ada tak yang di depan dan di ekor sekali dalam satu ayat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Yang ini ada. Yang ini ada. Yang ini tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, yang ini contoh yang pertama, huruf illah di kepala, iaitu perkataan wajada. Wa wajada kadhallan fahada. Huruf illah di kepala. Ya. Ada lagi huruf illah yang bukan waw. Akalah pun boleh juga. Akala tu bukan huruf illah, itu hamzah. Hamzah ya. Hamzah. Bukan alif. Ni akala ni ejaan dia macam ni sebenarnya, tapi kesian dia tak ada rumah. Miskin benar, jadi berilah rumah dia. Rumah dia alif. Sebab bunyi dia akala. Tapi tuan-tuan janganlah tanya siapa yang bagi rumah tu. Saya tak bagi, saya tak mampu nak bagi rumah tu. Akala dalam buku Quran India macam ni ya. Akala. Dulu kan. Akala. Kalau macam ni, ini huruf apa ni? Huruf mat. Nak kata bunyi akala tak boleh. Huruf mat. Okey. Yang kedua ni, huruf illah di tengah seperti qala. Qala di tengah.
Ni hak dua. Hak dua. Tengah. Okey. Okey. Huruf elah di akhir yang kita pergi buat haji tu. Sa'a kan? Sa'a ni belai lagi anak tu kan? Sa'a. Okey, huruf elah di akhir. Kenapa orang sebut sa'i? Ya? Kenapa orang sebut Siapa sebut sa'i? Orang Melayu je. Orang Melayu dia sebut macam-macam. Itu nasib baik juga sa'i. Yang sebut sa'i? Sebut sebenarnya as-sa'yu. As-sa'yu ataupun sa'yun. Ikut yang kita belajar tu. Nak pergi mana? Nak pergi as-sa'yu. Nak pergi mana? Sa'i. Sa'i dia orang panggil. Ada panggil sa'i. sampai semua pun Tak apalah apa benda pun, asal dia pergi tempat tu berlari anak kan. Jangan kata su'u sudah. Ya? Itu syahi. Nak minum teh pergi minum ada lagi tu. Itu patut syai. Sah. Okey tuan-tuan. Okey, semua contoh dalam bentuk fi'il madi di bawah pattern huwa. Okey? Kemudian. Okey. Yang kedua, yang keempat, di kepala dan di ekor. Seperti waqa. Ni, waqa. Waqa ni maknanya jaga. Jaga keluarga, jaga anak isteri. Waqa. Okey, waqa. Tengok ni. Di kepala dan di ekor. Elah dia. Semua ada nama. Ada nama semua. Yang last kali ni, dia punya huruf elah betul-betul di ain dan di lam. Di ain dan di lam. Seperti nawa. Nawa ni, dia telah berniat. Nawa itu saumaruddin. Saya telah berniat nak puasa besok pagi. Nawi tu orang Nawi ni mana orang yang suka niat. Setiap masa dia nak niat. Dia pun tak buat. Dia pun tak buat niat. Tak ada niat tu, memang semua orang berniat nak buat kan. Berniat nak buat kebaikan, dapatlah kebaikan. Lain Nawi. Berniat lain. Jadi tuan-tuan, okey, sekarang ni kita namakan ya, tuan-tuan ni, so namakan. Okey. Kalau dia huruf elah di kepala, dia punya nama misal. Misal ni maknanya example. Yes, misal. Ni kalau atas sekali, nama dia misal. Wajadah. Yes, wajadah. Dia panggil dia mu'tal misal. Mu'tal. Cuba sebut mu'tal misal. Jangan kata ada kelas lain dia kata misal mu'tal. Salah, mu'tal misal. Apa sebab mu'tal misal? Sebab huruf elah dia di kepala. Okey. Kalau huruf elah dia di tengah ni kita panggil rongga. Rongga kan? Rongga. Dia panggil mu'tal ajwaf. Cuba sebut. Ajwaf. Mu'tal ajwaf. Di rongga. Ajwaf ni di rongga. Antara langit dan juga lidah. Okey? Cuba sebut ajwaf. Sebut tu penting tu, saya belajar dulu di England. Ajwaf. A J W A F. Bila kita sebut tu kita dah register ajwaf. Kalau tuan-tuan buka je Quran boleh kenal ini mu'tal, kenal pula ajwaf. Allahu akbar, dah sangat hebat tu. Saya bila sebut tu seram ni. Tuan-tuan tak sangka boleh kenal ajwaf ni kan. Qala ni maknanya telah bersabda, telah berkata, telah berfirman. Dia tak boleh dua salah satu. Kalau dia dua pun sama ada dia dihimpit, diselang oleh ain, ataupun dia berturut-turut. Kalau dia huruf elaf di akhir, nama dia nakis. Nama dia nakis. Nakis maknanya kuren. Oh, tuan kata kuren. Kuren tu maknanya kurang. Kurang tu macam cacat lah.
Apa sebab? Bila mu'tal di akhir, nak sambung pada 14 kata nama tu, ada benda yang akan hilang. Nakis ni maknanya less, kurang. Nakis, nun alif qaf sad. Cuba sebut nakis. Nakis. Ini serabut sikit Okey, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ni 4. Okey. Kalau 4 ni waqa, maknanya dia ada 2 huruf ilah tapi duduk diselang oleh huruf ain. Kita panggil lafif. Kita sebut lafif. Lafif ni macam kuih lapis tu. Ada lapisan, ada lapis. Lapis. Bila lafif double. Lafif ni double. Double ya. La fa ya fa. Lafif, cuba sebut lafif. Lafif double. Ni. Barik dia punya dalam. Mana lafif tu double? Lafifun double. Kuih lapis. Kuih lapis. Lafifun, cuba sebut lafifun. Kena sebut lafifun. Lafifun. Double. Okey. Kuih lapis Jadi ini untuk waqa ya, boleh? Okey. Untuk nawa ni ada 2 juga. Ada 2 juga. Bila ada 2, nama dia lafif juga. Lafif juga, nama dia lafif. Tapi yang ini ni lafifnya berpisah. Bila dia berpisah, dia kena kata lafif mafruq. Mafruq tu maknanya berpisah, dipisahkan oleh huruf tengah. Boleh? Kalau ini double juga, tapi double makrun. Ni, ini. Nawa. Double makrun. Sebab dia punya double dia dekat-dekat. Makrun. Cuba sebut makrun. Ni. Makrun ini, makrunon dekat-dekat. Mafruq berpisah. Berpisah. Saya nak tengok bila kita post dalam YouTube ni berapa ramai orang pening kepala ni. Nanti minggu depan kita tulis dengan detail. Mafruq. Mafruq ni berpisah. Mafruq ni. Mafruqun. Saya rasa kita perlu mula daripada atas boleh tu. Tak apa. Ini malam ni kita biar berserabut. Minggu depan kita detail ni. Ya. Sebab tu tuan-tuan kena sabar. Ada masa datanglah. Sebab pelajaran sekarang ni dah makin tinggi, makin serius. Okey. Ya. Yang lafif mafrun ni nawa Nawa. Yang lafif mafruq Waqa. Waqa ni makna dia prevents. Prevent ni maknanya jaga. Ya. Nawa ni niat. Dia telah berniat. Contoh? Setiap dia cakap mesti cakap muhtar. Mutal. Kalau macam ni Datin Paduka, macam ni kita tengok mutal misal, mutal ajwaf, mutal nakis, mutal lafif mafruq, lafif makrun. Bila kita jumpa perkataan Al-Quran yang datang daripada perkataan ni, kita akan namakan dia. Jadi wajadah tu misal. Wajadah tu misal ya. Misal. Qala tu ajwaf. Ya. Lepas tu waqa Lafif mafruq. Lepas tu Sa'a nakis. sa'a naqis ya. Makruh. Pembelajaran lepas ni lebih seronok, Puan Sri. Lebih seronok. Mafruq berpisah. Mafruq tu
Mafruq ni berpisah. Makrun berturut-turut. Daripada perkataan Korin. Korin ni makna teman. Okey. Yang ini pun sama. Kalau hamzah di depan, nama dia misal. Nama dia misal. Yang ini di tengah nama dia misal. Misalun. Kalau di tengah nama dia ajwaf. Kalau di akhir nama dia nakis. Oh, bagus, kena betulkan Tok Guru. Nakisun. Sama je. Jadi tuan-tuan, inilah dia 10 jenis perkataan perbuatan dalam Al-Quran. Setiap satu jenis ni dia berpecah kepada 34 bahagian kecil. Semua 34, ini pun 34, ini 34, ini 34, ini 34, 34, 34. Jadi 34 kalilah dengan 10, 340. Jadi 340 sebenarnya perkataan Al-Quran perbuatan dalam bahasa Arab mengikut kategori yang berbeza. Berasal daripada 3 huruf. 34 tu madi ada 14, mudhari' 14, amar 6. 14 campur 14 campur 6 jadi 34. Betul tak? Salah bertanya. Pasal hamzah di tengah. Tengah. Ini hamzah di akhir. Minggu depan kita buat dengan detail ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya? Ni satu. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7, 8. Ini 9. Ini 10. Jadi kita akan mencari 10 jenis apa tu perkataan perbuatan dalam Al-Quran supaya kita mahir. Okey. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa limasyaikina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'azaimi wa ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu.
dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli ta'ala